Pandemik COVID-19 dikenali sebagai wabak coronavirus yang merupakan sejenis penyakit berpunca daripada coronavirus yang ditemui di China. Kes pertama COVID-19 dilaporkan pada Disember 2019 di Wuhan, China. Kes COVID-19 pertama di Malaysia dilaporkan pada 4 Februari 2020 iaitu seorang lelaki yang berusia 41 tahun pula dari Singapura mempunyai simptom demam dan batuk. Bagi mengelakkan masyarakat dari mendapat coronavirus, pihak kerajaan membuat kuasakan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020. PKP mempunyai pelbagai peraturan yang perlu diikuti oleh masyarakat agar penyebaran COVID-19 dapat dielakkan. Keadaan ini jelas memperhatikan bahawa kita tidak boleh menunggu dan tidak membuat apa-apa. Namun, kita harus melakukan sesuatu untuk melawan virus. Dalam hal ini, tanggungjawab adalah kuncinya. Kita kira apa kedudukan? Semua orang bertanggungjawab untuk memerangi virus. Nilai bertanggungjawab perlu dijemahkan dengan sempurna agar wabak COVID-19 dapat dihentikan. Definisi nilai bertanggungjawab adalah kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas dan kewajipan dengan sempurna. Oleh itu, individu, keluarga, dan organisasi harus memainkan peranan penting dalam hal ini. Pandemik COVID-19 telah mendatangkan kesan terhadap kesihatan mental yang dijangka akan berpanjangan dan dalam tempoh yang lama. Keresahan mengenali penularan virus, kesan psikologik daripada kawalan pergerakan dan pengasingan diri menyumbang kepada krisis kesihatan mental. Ini ditambah dengan tekanan yang berkaitan dengan isu pengangguran, masalah kewangan dan penjelasan sosial. Pengarah serangkau WHO Eropah mengatakan bahawa kesihatan mental harus dilihat sebagai hak asasi manusia. Antara kesan-kesan pandemik COVID-19 adalah menjejaskan banyak perniagaan dalam industri seperti pelancongan, penginapan dan pengangkutan. Hal ini kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang dilaksanakan pada pandemik COVID-19 memberi kesan negatif ke atas industri. Pertubuhan Pelancongan Dunia dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan bahawa kedatangan pelancong antarabangsa global mungkin menurun sebanyak 58% hingga 78% pada tahun 2020. Ini menyebabkan potensi kerugian penerimaan pelancongan antarabangsa. Hal ini kerana banyak negara telah menerapkan larangan perjalanan dalam usaha untuk menghentikan penyebaran virus. Pelbagai sektor dalam industri menerima kesan yang ketara dari penularan wabak berkenaan. Pandemik COVID-19 juga memberi impak negatif dalam bidang pendidikan di Malaysia. Setelah PKP diumumkan pada bulan Mac 2020, setiap pelajar dinasihatkan untuk belajar atas talian. Pelbagai langkah alternatif telah dilakukan bagi menambah ilmu pengetahuan pelajar melalui proses PKP atas talian. Namun demikian, terdapat beberapa pelajar yang tidak dapat memberi fokus disebabkan internet yang tidak stabil dan juga cara pembelajaran yang tidak efektif. Keadaan ini menyebabkan mereka berasa tertekan kerana tidak dapat belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan yang cemerlang. Antara langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 yang telah diambil dari segi individu ialah pemakaian pelitup muka dan pencucian tangan dengan kerap. Selain itu, pakar kesihatan keluarga Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Aziza Abdul Kadir berkata, vitamin C ialah nutrien berperanan sebagai antioksidan yang dapat menghalang retiko bebas daripada merosakkan sel badan dan berfungsi meningkatkan daya tahan badan daripada penyakit berjangkit seperti selesema dan influenza. Justeru, setiap individu bertanggungjawab mengamalkan diet yang mengandungi sayur-sayuran dan buah-buahan bagi mendapat sumber vitamin C keperluan harian yang mencukupi. Pelbagai inisiatif telah dilakukan oleh kerajaan. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan seperti: pertama, pelaksanaan PKP untuk melarang pergerakan dan perhimpunan ramai. Nombor 2, penggunaan aplikasi MySejahtera membolehkan pengguna melaksanakan penilaian kesihatan kendiri. Nombor 3, pengumuman dan kemaskini statistik jangkitan penyakit COVID-19 setiap hari pada sosial media. Nombor 4, mempromosikan vaksin COVID-19 dan memberi suntikan vaksin kepada orang lain secara percuma. Nombor 5, menetapkan SOP. Langkah-langkah pencegahan COVID-19 dari segi masyarakat adalah lakukan saringan dan dapatkan rawatan segera jika bergejala. Masyarakat perlulah bantu kerajaan dengan tampil secara sukarela kalau ada simptom dan menjalani pemeriksaan saringan yang ditetapkan oleh kerajaan. Selain itu, memakai topeng muka dengan betul. Masyarakat haruslah mematuhi kepada SOP sebagai norma baharu dari masa ke semasa. Di samping itu, penjarakan fizikal harus diamalkan ketika melakukan aktiviti membeli barangan keperluan di pasaraya atau kedai runcit. Sepanjang menjalani
menjalani perbincangan untuk projek ini, terdapat banyak perkara yang kumpulan kami telah mengetahui dan menghayati. Kami rasa bahawa kesedaran mengenai wabak COVID dan cara untuk menjaga diri masih kurang dalam kalangan masyarakat. Kami sebagai pelajar UNIZA yang mempunyai pengetahuan dalam bidang sains kesihatan bertanggungjawab untuk menasihati ahli keluarga dan rakan-rakan untuk mengendalikan situasi ini dengan lebih tenang supaya dapat lawan wabak COVID. Selain itu, kita juga sedar bahawa vaksin merupakan solusi untuk mengatasi wabak COVID. Hal ini berlaku demikian kerana vaksin mempunyai banyak kebaikan kerana ia membangkitkan ataupun menolong untuk membina imuniti dalam badan untuk mengatasi ataupun untuk mengelakkan diri seseorang daripada menjangkiti coronavirus. Sebab itu, sebagai seorang pelajar bidang perubatan, saya berasa saya mempunyai peranan untuk menyebarkan kebaikan vaksin kepada setiap orang. Pertama sekali, saya akan mengadakan program atas talian untuk memberi kesedaran terhadap kebaikan vaksin kepada setiap orang supaya mereka dapat mengelakkan diri daripada dijangkiti oleh coronavirus dengan mendapatkan vaksinasi. Walaupun bidang pendidikan, industri pelancongan dan kesihatan mental telah diberi impak, langkah-langkah yang seperti pematuhan SOP, pengambilan nutrien secukupnya dan vaksinasi akan dapat mengatasi penularan COVID-19 yang menjadi punca segala masalah dalam pandemik. Jika kita kekal bertanggungjawab dan berfikir secara rasional, sama-sama kita memulihkan keadaan negara kita, lalu menjadikan negara kita sebagai negara yang bebas COVID-19.